Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidarain. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qutin kaburrin wa aruzin wa tamrin wa inabin balagha khamsata awsuqin manqiyin ushrun in suqiya bila mu'natin wa illa fanisfuhu. InsyaAllah kita nak masuk ni bahagian seterusnya bab zakat emas, perak, perniagaan. 3 dah kita jumpa. Cuma kalau ikut takhiraan kita tengok itu zakat perniagaan sama macam emas, perak. Seterusnya yang kena zakat ialah fi qutin, pada qut. Qut ialah makanan atau biji-bijian yang jadi makanan asasi, makanan mengenyangkan yang jadi makanan asasi. Di qut ni contoh macam mana? Kaburin, seperti bur, kaf tu huruf jar, burrin tu nama bendanya, tu kalimah isimnya, seperti burrin. Apa bur? Gandum. Bar, darat. Bir, kebaikan. Ada bar, bir, bur. Jadi sini bur lah, seperti gandum. Jadi gandum termasuk dalam bijirin yang jadi makanan asasi. Selalunya benda yang dijadikan makanan asasi ialah benda-benda yang dia tahan lama di perut untuk menjadi apa istilah dia, gizi, makanan yang mengenyangkan. Dia tak macam makan tebikai. Makan tebikai macam mana? Sagi makan lah pula kan. Dia tak, itu bahasa sebut, dia tak ada sifat mengenyangkan tu. Kita belajar akidah semestinya mengenyangkan Allah Ta'ala, tapi atas kita bicara ni atas jalan faktor adat, faktor adi. Buat begini jadi gini, faktor syarat dan masyrut, sabab musabab. Jadi gandum termasuk dalam biji-bijian yang mengenyangkan. Jadi biji-bijian menjadi kena zakat. Contoh burin wa aruzin. Aruz ialah beras. Tu kita produa tu nama apa? Kita beras. Kita buat lawak sikit lah kan. Dia ambil aruz tu pasal apa, dia tanya saya lah, kenapa dia panggil kita aruz? Ada kita aruz kan? Tahu? Bagus. Orang pun tak tahu. Dia orang ni tak tahu perkembangan langsung, dia bagus dia orang ni. Kalau tak tahu macam tu, dia tak ada rosak pula otak ni kadang. Bagus juga. Tapi tak kerti apa benda kadang, satu hal pula. Burin wa aruzin lagi. Yang tu biji-bijian. Disebut pun bur wa aruz, termasuk dalam kaf tu. Apa lagi yang termasuk dalam tu, tengoklah apa nama istilah biji-bijian yang dia jadi makanan asasi. Umum kita duk pakai dalam dunia ni gandum, beras. Lagi apa? Jagung. Oat. Oat tahu oat? Cuma kita ni tak kenal tengok biji-bijian yang asli. Kalau tengok gandum mungkin kenal kan. Tapi gandum pun kalau dengan Bali, kalau duduk sebelah boleh kenal gandum dengan Bali. Bali pun kalau ada buang kulit, kau kenal yang putih. Tapi kalau ada kulit lagi, macam nak serupa dengan gandum kan. Tu kita oat kenal. Lagi kita tak tahu. Itulah. Cuma lah ni kalau nak explore, buka je Google tu, tengok gambar kan. Tulis oat, Bali, gandum, tu tengok foto.
Dia boleh tengok foto lah, tengok betul-betul tak tahu lagu mana. Macam mana pun kita sebut tu nak mengenal aja nisbah yang terlibat dengan kita. Beras lah, beras pun bila dah buang kulit, sebelum beras apa? Padi. Pula tu apa beza padi dengan gandum ni? Padi dengan gandum ni, padi dia punya kulit dengan beras tu hampir sama banyak, 50-50. Tapi kalau gandum, kulit dia nipis, dia tak macam kulit padi. Sikit satulah macam tu perbezaan. Wa tamrin dan juga tamar. Yang ni buah-buahan. Juga sukatan dia sama. Jadi buah-buahan, biji-bijian, sukatan untuk zakat sama. Tamrin, tamar, inabin, anggur. Siap. Jadi biji-bijian dan buah-buahan yang mengenyangkan ni balagha khamsata ausukin, sampai ia qut ini dia sampai 5 ausukin, 5 ausuk. Ausuk ni satu nama sukatan dalam bahasa Arab, jamak bagi wasaqa. Wasaqun, wasaqa ni ausuk. Apa ausuk? Ausuk lah. Kerana kaedah kita dalam syarak nak sukat hukum zakat bagi biji-bijian, dia bukan gunakan kaedah kilo, tapi gunakan kaedah kail. Dia bukan guna kaedah wazan, tapi kaedah kail. Apa dia wazan? Timbang. Kail berat, kan? Sukat. Jadi kalau ausuk ni apa dia? Kalau bahasa Melayu yang kita duk pakai ada cupak lagi, gantang. Apa cupak gantang? Cupak pun dia ialah satu bekas yang ada sukatan dalam bentuk yang tertentu. Yang tu dia panggil cupak, dan besar sikit, satu cupak, satu gantang, 4 cupak. Jadi bahasa kita pakai gantang. Jadi gantang ni apa? Satu bekas untuk sukatan. Cuma bab nak sukat ni kita payah nak dobit ni. Payah nak dobit. Satu sekarang ni lebih banyak dia telah benda yang sukatan-sukatan ni dah disukat, lepas tu ditimbang, dia ambil purata dia berapa biasanya biji-bijian ni, bila disukat timbang berapa kilo. Tu yang disebut dengan kilo. Kalau ikut bukan asal dia dengan kilo, pasal bila sebut dengan sukat, lain bijirin, lain kilo dia, bukan sama kilo. Jadi sukatan 5 ausuk ni bukan kilo, dia adalah sukat. Dia adalah sukat. Boleh faham saya sebut apa? Katalah ni cupak. Cupak sukaan. Besar lagi pada dia. Ni gantang lah. 4 cupak, 1 gantang. Saya nak faham ke gantang tu? Gantang. Dan kaedah pun bila bubuh sesuatu dalam bekas, lepas tu paraskanlah dia. Paras tu, paras. Apa? Ambil satu benda yang lepel, lurus, paraskan dia. Kalau pakai tangan lagi, kita tarik, dia lekuk ke bawah, kan? Kalau bubuh lagi, dia timbun ke atas, kan? Kaedah dia paraskan dia dalam satu bekas. Baik, saya nak cerita tentang gantang dengan apa kilo ni, dengan kilo. Kilo berat, kilogram. Jadi kalau satu benda yang besar-besar, maksudnya molekul dia besar-besar macam ni, kalau ni cupak,
tentu ruang-ruang antara dia pun nanti besar-besar. Boleh faham? Saya buat misal, kalau gandum, kalau padi yang kecil-kecil macam ni, kalau padi yang panjang-panjang macam ni, soal tak? Kalau kata cupak, ni cupak, mana lagi berat? Padi sikit ke padi besar? Agak-agak lah. Ataupun satu lagi yang hancur, kita blend. Hancur macam debu lah. Dia jadi, ni beras panjang, ni beras pendek, ni tepung beras. Satu cupak. Mana jawab? Mana berat? Mana lagi berat? Kenapa tepung beras? Sebab jarak antara molekul-molekul ni dia terlalu sikit. Jadi dia lebih padat, lebih mampat. Bila lebih mampat, apa jadi? Maka kilo dia akan lebih. Boleh? Faham? Saya tujuan nak cerita itulah. Jadi maksudnya, benda yang bersukat dia tak sama dengan kilo. Cuma telah dipiawai kan, di standard kan, dipiawai lah, untuk piawai. Telah dipiawai kan atas kilo untuk lebih mudah dikenal. Tapi dia punya sukatan asal 5 ausuk. Jadi kalau jagung pun 5 ausuk. 5 ausuk ni apa? 5 ausuk adalah, kalau kira gantang Arab 300 gantang. Kerana satu ausuk ialah 60 gantang. Satu ausuk adalah 60 gantang. Satu ausuk adalah 60 gantang. Satu ausuk 60 gantang, 5 ausuk 300 gantang. Gantang apa? Gantang Baghdad. Gantang ni Walid sebut kalau dalam kitab, gantang ialah gantang Baghdad. Kita bayar zakat satu orang zakat berterah. Satu berterah, satu orang, satu, tak tahu apa dia. Berterah, satu orang kena bayar banyak mana? Orang tu RM1 lah, lagi lah. Dia lagi lah. Dia lagi bela, lagi bengap. Sorry, saya tak kata lampau bengap. Dia lagi bengap faham bab-bab ni. Apa? Mula-mula gantang, lepas tu kilo, lepas tu RM1 aja. Dia tak tahu lah, dia tahu satu orang apa? RM7. Itu pun negeri lain harga. Pasal apa? Pasal ikut majlis agama masing-masing lah kan. Ada pula orang kaya beras lain, orang miskin beras lain. Tak betul. Pasal kaedah zakat ni, walaupun orang kaya makan beras orang kaya, orang sederhana orang sederhana, orang miskin cara orang miskin, tapi yang kena zakat mana? Ghalib ahli negeri makan mana? Kita beras kita ada tak orang makan beras panjang? Ada yang makan beras biasa? Beras hancur ada tak? Ghalib makan mana? Beras hancur 15% ke 5%? 5% hancur. Tu beras zakat. Orang jutawan pun itulah peterah dia. Orang miskin pun itulah peterah dia. Sekalipun orang miskin ni dia makan hari-hari makan bubur nasi je. Bubur. Makan beras pun beras apa? Beras ayam tu. Dia makan. Beras pagi makan ayam tu. Beras hancur gila tu. Dia makan tu. Peterah dia beras 5% hancur. Lepas tu saya tengok Lani punya peraturan, dia jadi macam pening. Saya kata pening pasal tak ada kaedah kita dalam syarak. Orang kaya peterah lain, orang miskin peterah lain. Tak ada. Dia peterah mesti wajib atas piawaian beras yang dimakan oleh ghalib kut balad. Makanan asasi dalam negeri, ghalib orang makan mana. Itulah peterah yang kena bayar. Macam mana pun orang kaya nak bayar dengan basmati, punya pasal lah dia. Tapi jangan wajibkan dia itu, pasal yang tu bukan yang
wajib. Pasal yang wajib bukan yang dia makan, tapi yang wajib ialah ghalib ahli negeri makan. Betul, pekah tak boleh ubah hukum. Satu bila disebut orang kaya wajib bayar macam ni, orang miskin wajib bayar macam ni. Perkataan wajib tu tak betul. Tapi lagilah afdal kan bayar. Pasal orang makan berapa panjang, makan bayar berapa panjang lah. Tapi yang baik kena bayar apa? Ghalib kod dalam negeri. Faham saya cakap apa? Faham? Boleh faham saya cakap apa? Satu, kita ni bila ngaji kitab fiqh, kitab ulama ni, bila kita faham, kita tengok di luar sewil tu yang kita berani kelahi ya. Macam apa? Tak betul. Tak betul. Menyalahi apa yang disebut. Pasal kat luar tu dia kerana tak pakai kitab. Dia pakai logik akal. Contoh kita sebut yang lepas. Zakat wang kertas kena? Zakat saham kena? Zakat pendapatan kena? Zakat wang simpanan kena? Zakat QWSP kena? Jawab pasal apa tak kena? Bukan emas dan perak. Senang je. Kalau kat luar orang tanya nanti dia kata apa? Oh senang, banyak tak keluar zakat. Lah, nak faham dia senang je. Batu permata kena zakat. Kenapa tak kena ke mahal? Bukan emas dan perak. Kita bukan emas perak pun, tapi duit laku. Duit macam emas dan perak. Tak? Besi buruk pun laku, kau nak kira laku. Adakah besi buruk emas dan perak? Jadi kita simpan besi buruk banyak-banyak, lebih-lebih buat binaan apa-apa, simpan besi buruk. Kena zakat? Laku, klaim botol yang baik. Jual-jual pula setengah juta. Besi mahal sekarang. Kena zakat? Tak? Tak kena? Kenapa tak kena? Oh, pandai mbak belajar kat mana? Sebuah belajar dengan saya, tapi belajar tu belajar ambil faham lah. Kan? Apa saya nak sebut? Kalau kat luar tak, zakat perniagaan memang kena. So pasal zakat perniagaan, dia dikira dengan emas perak. Itu memang ulama kita sebut gitu. Tu pun khilaf antara mazhab Hanafi, Maliki, saya tak sebutlah khilaf-khilaf. Tapi kita dalam asal yang emas perak lah kena zakat. Jadi zakat pendapatan dapat mudah lagi. Tapi keluar-keluar setiap bulan dah kena zakat dah. Apa pendapatan kita dah kena zakat. Yang ni pendapat Isyukurawi, bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Apa saya nak sebut tadi? Jadi ada benda-benda yang kita belajar tu yang saya nak sebut, nak faham kan, gantang apa, kilo apa, yang ni sukat, yang ni dia lain lah. Jadi asal nak sebut ni, satu gantang lah, asal nak sebut 5 ausuk adalah 60 gantang. 5 ausuk 60 gantang. Lima ausuk. Satu ausuk lah. 5 ausuk 300 gantang apa? Baghdad. Satu wasak ialah 60 gantang. 5 kali 6 300 tu 300 gantang. Gantang ni pun kalau dobek gantang ni mesti gantang Baghdad atau gantang Madinah. Kalau dalam kitab gantang tu ialah gantang Baghdad, gantang Madinah, bukan gantang Malaysia, bukan gantang Siap, bukan gantang Arab. Umum Arab ni Mesir ada, Jordan ada, Syria ada. Dia mesti kira gantang Baghdad. Kenapa Baghdad? Gantang yang dipakai dalam kerajaan Islam, pemerintahan Islam. Kita Malaysia, gantang kita gantang Malaysia. Nak saya tanya ni, kita satu gantang berapa kilo? Tanya kilo kan. Satu gantang berapa kilo? Tak tahu kan tu. 3
Tahu. Malaysia ni selalu pakai satu gantang ialah 3,5 kilo. 3,5, 36, 3.6. 2,5. Tak tahu. Tak tahu dia. Kalau kata beli beras gantang, kalau kata ni boleh berapa gantang ni masak periuk ni. Gantang. Chef tak ada lah. Berapa selalu kalau gantang? Entah, sukat gitu je lah. Masak je tapi tak kira gantang lah. Cedok-cedok je. Itulah kita sukatan-sukatan macam ni dah ditinggalan. Kita tahu kilo lah. Kilo lah. Kati pun tak kerti lah. Sebut kati pun pening lah. Kati. Beli sekati. Kati. Tak faham lah. Sikit lah sebut-sebut tu. Apa saya membebel banyak. 5 ausuk 300 gantang. Baik. 5 ausuk. Jadi bila gantang, kalau yang ni adalah gantang, tujuan nak sebut sukat. Jadi kalau padi dengan jagung, kalau timbanglah agak mana berat? Padi. Bukan jagung. Kenapa? Jagung satu dia besar, lagipun jagung ringan. Jadi tentulah kalau kata 300 gantang, gantang tu gantang, tapi kalau kira dengan Allahumma salli alaihi wasallam, padi, contoh 300 gantang ni Baghdad Baghdadi. Gantang Baghdad. Kalau padi seberapa kilo? Kalau beras berapa kilo? Ini yang sukatan. Kalau gandum berapa kilo? Kalau jagung berapa kilo? Yang ni kita tengok. Saya tak masuk bab-bab padi. Saya tak banyak benda saya tak hafal. Tapi saya ingat saya kalau padi ni 363 kilo. 5 usuk. Orang buat bedang kena tengok kilo ni. 363 kilo tu nisab padi. 5 usuk. 300, bukan 300. Dia adalah padi 363 kilo. Ya, kilo. Kalau ikut satu gantang, padam ni. Ni. Apa saya sebut? 300 gantang. Padi ni, tu saya tulis padi terbalik. Beras ni 363. Padi maksudnya beras yang ada kulit. Itu padi. Itu padi. Padi lama lah. 600 saya tak ingat. Tak. Lah ni internet ada senang. Kitab apa mana? Padi 653. Padi. Beras 363. Kalau gantang kita lain sikit Gantang kita, gantang Malaysia. Malaysia, MAL tu Malaysia 3.5 kilo.
Kalau pergi kedai kata beras gantang, dia akan sekat 3,9 kilo. Dia tanya orang berniaga, belas siam apa? Tahu? Tak silap saya 4 kilo. Gantang siam besar ke? Gantang Thailand. Asal 4 kilo. Gantang dia. Gantang syarak, gantang, dia kata gantang lain-lain. Dia yang kata kena mesti gantang Baghdadi. Gantang syarak. Gantang syarak gantang apa? Gantang Baghdadi lah. Gantang Baghdadi ialah gantang yang kena petekah tu. Yang tu pun macam-macam kiraan tu. 1 cupak 666 2 point lama saya tak sebut, lupalah. 6 kali 4 24 6 3 kati 12 tahil. Saya dulu ngaji tutup guru dulu disebut dengan kati dan tahil. Tadi saya sebut kiraan banyak sangat. Kalau dulu ngaji tutup guru dulu, dia kata satu gantang, ni nak ambil faham je. Kalau kita tak buat padi, diam sudahlah. Siapa buat padi, kau pergi tengok kan. Macam tu Tapi atas kita nak ambil ukur, nak bagi tahu panduan tu kan. Kalau kita pandai matematik, kira sikit, ada jalan pada kita untuk kita nak menghitung. 3 kati 12 tahil. Ini tutup guru dulu sebutlah. Satu gantang 3 kati 12 tahil. Ni gantang Malaysia. Kita nak tengok gantang Baghdad ni. Itu satu gantang ni berapa kilo? Satu kati berapa? 600 gram. Satu gantang kalau kira gram, 3 kati ini ialah sama dengan 600. 6 kali 3 1800. 12 tahil. Satu kati 16 tahil. Betul. Satu kaki 12 inci. Satu kati 16 tahil. Tak tahu langsung. Tanya dah. Saya budak-budak lagi dan tak kerti. Satu kati betul. Tak tahu juga. Tak tahu. Aku seorang je tua sini. Dia tahu. Betul, 16 tahil. Satu kati. Zaman saya dulu, zaman kita belajar, zaman pertukaran sistem British dengan sistem metrik. Zaman saya dulu sekolah-sekolah belajar kati dengan tahil. Kati, tahil, kaki, inci. Lepas tu baru tukar kepada meter, sentimeter, kilometer, baru tukar hektameter, dekameter, baru tukar. Dulu belajar matematik tu yang kami cekap sikit kira. Pasal kena hafal CP-CP tu. Bila metrik dia semua bodoh. Pasal apa? 1, 10, 100, 1000. 1, 10, 10, 1000. Macam tu je. Boleh faham saya cakap apa dia? 1, 10, 10,000. Dia tak tahulah kati tahil. Baik. Satu kati adalah 16 tahil. Jadi kalau 12 tahil, berapa kati? Seluk ni orang ni. Satu kati 16 tahil. Satu kati 16 tahil. 3/4 kati. Kalau satu kati 600 gram, 3/4. 3/4 daripada 600 berapa? Lemah ajar matematik orang ni. Kalau saya ajar matematik orang ni mau ngamuk saya dah kelas. Satu kati 600 gram. Setengah kati 300. Suku kati 150. Jadi 300 campur 150 berapa? 450 lah. Okey, campur berapa? 1800 campur 450 gram. 450 gram ni apa? 12 tahil tu lah.
Pasal satu kati 16 tail. Jadi 4, 8, 12, 16 kan. Jadi 3 suku. Jadi 3 kati 3 suku. 3 kati 3 suku. Satu kati ialah 600 gram. Jadi kalau 3 kati 6 kali 3 1800 gram. 4, jadi 12 tail adalah 450 gram. Campur jadi 2250 gram. Ni gram sama dengan 2.25 kilo. 2.25 kilo. Bukan gantang Malaysia. Satu gantang Baghdad, gantang kena zakat, dikecil pada gantang Malaysia. Bila gantang Malaysia, nampak gantang Malaysia ni. Apa nak sebut? Tiang kalau kita kena zakat apa? 7 ringgit. Betul? 7 ringgit tu berapa kilo beras? 2.25 lah. Ini saya sebut ni atas saya dengar mulut-mulut tutup guru dulu sebut 3 kati 12 tail. Tapi dia orang kira lah ni satu cupak lebih kurang 600 gram. Bila satu cupak 600 gram, satu cupak sama dengan satu gantang sama dengan 4 cupak. Kalau satu gantang 600 gram kali 4. Dia kata 2.4 kilo. Tetap bukan 3.5. Jadi fitrah kita dia kira 2.4 lah. Yang ni saya kira ni berdasarkan mulut tutup guru dulu. Tutup guru dulu, kalau saya pakai demo ni. Saya demo pakai lama lah, sistem British tu. Untuk kiraan gantang tu, 3 kati 12 tail tu. Lama lah. Saya bodoh-bodoh dulu ngaji pun dengan 3 kati 12 tail. 3 kati 12 tail, lekat 3 kati 12 tail tu. Kalau kilo tak ingat. Dia orang kilo pula, yang ni kitab ni, orang ni kata lain, orang ni kata lain. Majlis agama ni kadang kata lain, majlis agama ni kata lain. Apa lagi nak sebut? 2.4. Jadi kalau kilo beras lah ni berapa? RM2.7 kupang, RM2.6 kupang. Tak tahu. Dia orang tahu makan nasi peri pula tu, nasi pun tak kena masak, ada orang lain masak, apa pun tak tahu. Bagusnya. Yang bila hampa mengaji hampa jadi susah. Hampa tak tahu alam sekeliling. Ini tak apalah hampa belajar ni, alam sekeliling ni kena tahu juga. Itu yang bila saya dulu duduk pondok, dengan duduk pondok macam mana? Saya tahu apa semua, lauk, ikan, bawang apa semua saya kenal. Dulu pisang tak kenal. Ni pisang apa? Tak tahu. Pisang. Lah ni pisang Barangan, pisang Bantan, pisang apa? Pisang orang tak pernah jumpa pisang apa? Saya kenal. Dah duduk ulu pula. Pisang ni semua kenal. Pisang. Pisang timbul apa kenal? Aduh tak faham sudah. Itu buat lawak bodoh sikit. Apa saya nak cerita 2.4 kilo ni. Jadi 2.4 kilo kalau 1 kilo katalah RM2.5 senang kan nak kira. 1 kilo RM2.5. Ini 2 kilo RM5. 400 gram. Payah kan nak kira tu ya. Payah tak kira lah. 2.5 kali 0.4 berapa? Didik. Saya boleh senyum dekat dia orang ni. Saya nak suruh kira pun saya tak gamak nak suruh dia orang kira. Apa dia yang saya harap saya nak kira. Saya nak suruh kira nak dapat RM7 tu kan. Macam mana dapat RM7? Jadi tak, kalau 2 kilo RM2.5. Tapi kalau kira beli runcit bukan RM2.5, dia kira RM2.7 kupang. Berdedak ayam mahal lagi. Saya beli ayam, saya tahu lah. Apa nak sebut ni? Ni saya tulis macam-macam, takut serabut je lah. Apa tulis ni? 1 kilo RM2.7 kupang. Jadi kalau 1 kilo RM2.7 kupang, 2 kilo dah RM5. RM5.4. RM5.40. Berapa lagi untuk RM7? RM1.60.
Betul ke RM1.60 ni ialah 0.4 kilo? Setengah kilo apa? Kalau RM2.7 kupang, RM2.7 kupang bagi 2, 1.35. 1.35 itu 500 gram. RM1.6. Lebih kurang tu. RM7. Jadi RM7, 2.4 kilo. 2.4 kilo. Jadi kalau dia kata 2.4 kilo, satu kati, satu gantang ialah 4 kati ya. Pasal 100 gram dia orang satu cupak dia orang kira 600 gram. 6 kali 4 24. Okey, dan 2.4 kilo. Hampa faham tak faham saya sebut, saya punya duk zikir, saya duk ratib apa benda ni, ngoi lah. Tapi kalau orang buat padi, angka yang memang hampa kena pakai, ni. Itu yang zaman sekarang ni orang dah tak cerita dah zakat jadi dia terus straight to the point. Apa dia? Zakat RM7. Itu yang ni bodoh lah, apa tak tahu apa benda. Sampai belakang lagi apa pun tak tahu. Saya cerita dia dari awal. Ngantah Baghdad apa, orang tua dulu 3 kati 12 tahir, tukar pada gram sistem, British pada sistem metrik. Tu nak tengok Ngantah Baghdadi pula. Ngantah Baghdadi yang dia orang dah kira siap, ni ambil. Majlis Gambar Wilayah pun macam ni, Kedah pun macam ni, Yakin pun keluar ni. Kalau beras 363 kilo itu adalah nisab beras. Kalau padi timbang 653. Sedangkan 5 ausuk 300 gantang. Kenapa 300 gantang yang ni 300 gantang, yang ni 653 kilo ikut mana? Yang tu kan, boleh faham saya cakap apa? Jadi kalau beras ni satu gantang adalah 363 kilo. Jadi beras satu gantang berapa? Kan susah kan? Yang ni dia orang dah pula tu, dia bukan asal dia bukan kilo, tapi dia kira dengan sukat gantang. Yang ni benda dia pun dah kira. Saya tak tahu, saya pakai demo. Lagipun saya tak terlibat dengan padi dan beras. Saya bukan orang buat pedang. Yang tu rujuk pada ahli-ahli dia ni sebab nak ambil sukatan. Jadi kalau orang tanam jagung tu kalau dia buat macam jagung ayam makan tu, yang tu jagung tu kena zakat. Pasal jagung tu jagung keras biji. Jumpa nanti ke depan. Tapi rasa tak sebut, kita ringkas sangat. Kalau jagung yang ambil jagung manis macam duk rebus tu, macam buat jagung apa balik tu, jagung tu tak kena zakat. Jagung kena zakat jagung keras biji. Jagung untuk buat jagung ayam itik. Ataupun jagung yang buat benih. Yang tu kena zakat. Pasal jagung keras biji. Kalau semua jagung semua makan masa dia duk berair lagi, belum keras biji, tak kena zakat satu apa pun. Walaupun tanam jagung. Macam padi semua buat emping tu. Emping pun tak tahu. Ya Allah. Emping ni beras, proses nak jadi beras, tapi belum jadi beras betul. Dia belum keras biji, dia masih lembut yang kita boleh penyek, dia lepeh. Itu jemur air kering. Yang tu tak wajib zakat lagi. Kalau semua beras yang kita tanam buat emping, tak kena zakat. Pasal emping belum keras biji. Kalau dah keras, tumbuk apa jadi? Dia pecah. Beras kalau tumbuk pecah. Yang ni tumbuk lepeh. Apa maksud? Belum keras biji. Tu emping. Emping tahu? Tak tahu? Selalu emping makan macam mana kalau orang kampung? Gaul dengan nyoh, bubuh gula. Dia orang. Nanti saya kena ajar dia orang. Ni emping. Hulu panggil apa? Pooh. Mana hulu? Kena emping. Tak tahu tak. Pooh ke pooh? Pooh lah. Kalau bola hulu dia panggil pooh. Itulah kita apa tak tahu. Farm fresh tahu, farm fresh.
KFC tahu? Potato chip tahu? Apa tahu pasal apa saya tanya? Budak lah ni dia tahu waktu je. Yang berkenaannya ni tambah tak pernah belajar. Dia blur. Aku cakap apa benda ni aku tak faham lah tau. Tak masuk line. Tak masuk line lah pasal apa yang ni ilmu nak pergi faham mana hukum syarak. Itulah sikit. Lagipun kita belajar ni nama apa bab zakat. Kita bukan belajar sekadar nak kenal biji-bijian tapi nak ambil kiraan. Kiraan pula nak ambil sukatan tapi kita telah convert bagi jadi kilo, jadi wazan. Yang tu yang mengaji macam ni orang lari tambah pula kata dia menyesal pula. Dulu sekolah kebangsaan tak mengaji pasal apa? Pasal ada matematik. Tak mau. Masuk pondok tengok ada matematik katanya. Aku tak boleh, aku bela. Hari ni aku tak maaf, aku bela. Pasal apa? Matematik memang bela sikit. Pecahan kira kilo kan tak boleh. Saya taklah pandai mana, biar erti lah. Macam tu. Jadi asal sebut 5 ausuk. Baik, kalau beras 363 kilo. Allahumma salli wa sallim ala 6. Apa sebut? Jadi kalau sampai 5 ausuk tu 300 gantang Baghdadi 365 kilo kita tu kalau beras, kalau padi 653 kilo padi, kena zakat apa? Usyrun. Apa usyur? Kita pernah jumpa itu usyur. Apa usyur? Kita pernah jumpa rubuk usyur itu. Rubuk apa? Tu rubuk apa? 1/4. Usyur 1/10. Jadi kena keluar 1/10. 1/10 tukar pada peratus berapa? Peratus. 10%. 10%, apa maksud 10%? Daripada 100 keluarkan 10. Itu 10%. Itu 1/10. 1/10 dia ada 10, keluarkan 1. Jadi kalau ada 1000, keluarkan berapa? 100. Boleh. Jadi kalau 365 kilo, 1/10 berapa kilo? 3.63 kilo. Itu 1/10 dia. Ya, betul ya? 36 sorry. 36.3 kilo. 3 itu 1/100. 36.3. Kalau ada 363 beras kilo, 363 kilo beras, kena keluar zakat 36.3 kilo. 1/10. Bila? Kalau tanam padi tu tidak ada apa-apa belanja air. Dobit dia siqayah dia. Insuqiyah tu disebut. Kena 1/10 ni insuqiyah bila mu'natin, jika dijirus tanpa perbelanjaan. Mu'nah perbelanjaan. Suqiyah tu jirus, sirami. Pengairan dia tak kena bayar. Pengairan dia hujan atau sungai, tali air, parit, tanpa ada apa-apa kos air. Dobit 1/10 ataupun nanti nisfu usyur 1/20 tang kos air. Dobit dia dobit air. Bukan dobit baja, dobit tanah, dobit sewa, dobit racun serangga, racun rumpai. Yang tu tak masuk. Kos tu tak masuk dalam nak tukar daripada 1/10 kepada 1/2 daripada 1/10 kat depan nampak. Jadi dobit dia usyur insuqiyah jika dijurus bila mu'natin tanpa perbelanjaan. Boleh faham? Pasal bila tanaman dia kos besar sekali apa?
Air. Tengok orang tanam peta gerasi tu. Antara yang paling banyak kos apa? Air. 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 Memang tanaman tak ada air macam mana apa? Kering mati. Tambah padi tak ada air. Padilah padi bendang tak ada air. Kalau lebih air masa mati juga. Buat bendang kena banjir. Sekali banjir tak apa. Yang tu lagi subur pula. Banjir sehari. 2 hari surut. Okey. Tapi kalau banjir 10 hari, out. Golip, out. Habis semua. Terbenam kalau 10 hari, out. Mati habis. Baru ni banjir berkat Pahang, tempat almarhum pak mentua saya buat bendang. Lebih pada 10 hari, out. Padi habis semua. Baru lepas tanam lah tu. Dah naik lah, tinggi-tinggi ni. Lepas tu, lebih pada 10 hari terendam. Biasanya golipnya out, tak ada. Mati habis. Jadi antara kos besar air. Kita pun pondok air berapa sebulan? Hari tu pipe bocor apa? Saya duk mengepek apa? Ingat saya sebut apa? 700. Selalu apa? Selalu 300-400 je. Ni 700. Oh, punya ada pipe yang pecah dia buat tak tahu aja. Duk keluar 24 jam. Padan air seluar itu. Kita tak pergi semak. Oh, kena membebel lah sekali. Boleh buat tak peduli. Pipe bola pun tak ada. Main pecah main tu, main ikat-ikat bodor je. Kena iPad. Buat jadi cerdik. Lajak gitu. 300 jadi 600. Memang double lah. Macam duk buka air pun tak henti-henti. Tu kan dah tengok meter laju. Air slow. Tapi meter macam ribut. Cari tak jumpa. Cari-cari je betul jumpa lah. Okey. Satu hampa ada nampak tirai pecah, tolong cerita pasal apa? Kos kita guna air. Tapi masih orang tahu ada tempat 5,000. Aku kan cerita tempat banyak, saya cerita sini. Budak orang. Apa saya nak sebut tadi? Jadi saya nak sebut air bocor apa siapa? Pasal nak sebut antara kos kehidupan yang antara besar bila ramai-ramai banyak-banyak tambah tanaman ialah air. Satu Cina kalau dia suka buat tanaman, dia buat kat mana? Mau jawab tak? Dekat-dekat Lombong, pandai. Pasal apa? Dia ambil air Lombong tu, pasang enjin. Tengok jagung tu seladang. Kalau kita buat jenuh majlis daerah main tolak kan. Kalau dia buat selama kan, itik lah apalah. Sakit hati tengok. Kita tu saya lama kalau saya bebel tu lagi panjang. Nanti kita jumpa bab tanah nanti kita cerita tu. Kita teroka 40 tahun 50 tahun 2 keturunan tak dapat geran lagi. Cina sedang-sedang dapat geran. Sakit hati dia tengok. Kita tengok tanah-tanah Lombong, kita minta mohon lulus pun payah. Demo. Berpuluh-puluh hektar dapat. Buat kilang besar-besar tu. Senang-senang je. Kita nak cari sekangkang kera pun payah. Nak beli pun tak ada orang nak jual. Macam kita duduk kat negeri Cina pula. Cina pula macam ni, tanah Cina. Bukan tanah Melayu. Tak faham sodah agama tu. Itu saya berbil sikit. Satu hampa tak boleh main-main. Banyak benda hampa nak faham. Bab agama, bab kepulauan, bab tanah. Buat pentadbiran. Pula tu hampa nak betulkan dia mesti ikut syarak. Bukan ikut belotak sendiri. Satu hampa kena mahir benda-benda macam ni. Matematik apa slow sikit, tu satu hal lah. Boleh sebenarnya. Cuma ada benda yang tak pernah buat latihan apa dia jadi susah sikit. Jadi yang ni sepatutnya kalau dengan senarai Gantang, Syarak, Baghdadi 24 kilo. Jadi yang RM7 tu, RM7 tu, harga ni, harga beras standard 24 kilo. Siap. Jadi asal sebut
cukup nisab kena 1/10. Kalau jirus tak kena perbelanjaan. Air peri, air hujan, tali air sungai, telaga. Ataupun ada kincir angin pakai air ke sistem macam tu, ataupun gunakan binatang untuk gerakkan enjin, tapi tak kena perbelanjaan. Wa illa sekiranya tidak wa in sukiya bi mu'natin, kalau nak mengairi dia kena belanja. Dobit dia macam mana? Pengairan itu kena belanja. Fa nisfuhu, maka nisfu apa? Nisfu apa? Separuh. Separuhnya, apa? Nya usyur. Separuh usyur. Saya nak padam ni. Nisab tanaman 5 ausuk sama dengan 300 gantang. Jawab macam ni susah nak baca kan? Tak susah saya tulis angka macam tu. Kita tulis ni. Angka pula ya, 5 ausuk 300 gantang. Nampak? Senang faham kan? Walaupun taklah buta sangat nak tengok Arab tu, tapi otak lagi cepat tangkap tengok angka macam ni daripada tengok tulisan Arab. Hampa saya tak tahu. Saya pun macam tu lagi. Walaupun saya boleh tengok Arab tu. Apa nak sebut. Jadi, dobitnya ni. In suqiya, jika dijirus, bila mu'natin apa? 1/10. Bahasa dia apa? Ushrun apa? 1/10 sama dengan 10%. Itu in suqiya bila mu'natin. Wa ila tu maksudnya wa in suqiya, jika dijirus, diairi, bimu'nah dengan ada mu'nah perbelanjaan. In suqiya bimu'nah apa? Ni nisfu usyur. Nisfu apa? 1/2 daripada 1/10. Maksudnya kalau ada 10, keluarkan 1 tu bagi 2. Apa tu? Sama dengan bahasa lain pecahan dia 1/20. Kalilah 1 kali 1, 1. 2 kali 10, 10. 20. 1/20. 1/20 ialah berapa peratus? 5%. Jadi 5%. 5%. Separuh daripada yang tak ada perbelanjaan. Jadi kena faham ni. Yang ni. Bab ni kelahi satu Malaysia. Dan ada hukum hakam yang kalau yang biasa duk tengok, jawapan tak betul. Apa dia? Dia kata nak kira zakat ni kena tolak dulu. Apa dia? Duit sewa tanah, duit traktor. Lagi? Memang kata-kata orang cakap macam tu. Duit traktor tu, duit upah orang buat bendang. Lagi? Duk baja. Lepas tu racun rumpai. Lepas tu racun serangga. Lepas tu buah baja padi pula. Lepas tu mesin ambil potong. Tolak semua. Londeh. Berapa dapat? Tu pun berapa? 1/20. Betul. Pasal perbelanjaan selain daripada bab air tak termasuk dalam bab yang nak menukarkan zakat daripada 1/10 kepada 1/20. Tidak. Zakat hanya bertukar daripada 1/10 kepada 1/20, daripada usyur kepada nisfu usyur, bab pengairan sahaja. Bukan kos
kos nak mengeluarkan hasil pertanian. Tidak. Tidak. Tapi kebanyakannya keluar dah lah zakat 1/10, 1/20, betul dilondeh semua. Sewa tanah, lagi upah traktor bajak, lepas tu upah orang cuci kawasan bendang, kayu-kayu apa tunggu-tunggu tu, lagi upah buat batas lagi. Habis semua dia kira. Salah. Sehari upah pekerja lagi, semua dia tolak, loneh habis. Tu pun zakat apa? 1/20. Tidak. Nak tukar status ni hanya dalam masalah air. Jadi kalau air, ada tali air, ada juga bayaran tali air berapa? Setahun RM15 untuk upah orang jaga tali air bendang. Ada setahun apa? Kos air tu, itu bukan kos air, itu upah orang jaga kunci air. Kunci air, nak lepas air tak lepas air, itu upah orang jaga kunci air ya, bukan bayar air. Yang tu tak ditolak dan tak bertukar daripada status unsur pada nisbah unsur. Apa dengar ni elok kataan tu? Saya sebut dengar tu pasal isu zakat yang duk kelahi dalam masyarakat sini. Dia ada salah faham tadi perkataan ni. Suqiya bila mu'natin, suqiya bi mu'natin. Dia orang bukan tengok tentang suqiya tu, dia tengok mu'nah ni. Dia tengok mu'nah ni. Ada belanja tak? Ada. Upah, sewa, traktor bajak, traktor tuai. Lepas tu racun rumpai, racun serangga. Semua dia kira. Tak betul. Bukan kira semata-mata mu'nah, tapi dikira suqiya bi mu'nah. Dipaham saya cakap apa tu? Okey, ini buat zakat. Jadi kalau yang ni kita pun sebut padi. Betul, kalau orang tanam kurma nak kira apa? Sama lah, dikira 5 usuk juga. Cuma gantang ni sukatan, nanti berapa kilo? Orang tu kena semak. Pasal tentulah nanti timbangan dia kan kurma besar-besar. Berapa agak-agak? Entahlah kan. Tapi kena timbang. Kalau nak, pasal orang sukatan orang tak tahu dah lah ni. Jadi kalau nak tukar kilo, tentu nanti bukan 363 kilo kan lah. Kalau dengan padi ni, dengan ada kulit 653 kilo, bukanlah. Lagipun tu beras padi, gandum lain, jagung lain. Yang tu tengok majlis agama masing-masing lah. Dia orang nak tolong kira. Bukan tanggungjawab kita pun untuk kita nak tentukan angka-angka tu. Tapi siapa yang terlibat, wajib atas dia, fardu ain atas dia untuk dia tahu. Pasal kalau kena zakat, dia tak bayar, berdosa besar. Jadi siapa yang duduk dalam bidang tu, dia sendirilah kena keperluan. Saya ajar format aja. Tapi kalau duit emas perak, tu memang kita terlibat. Satu, saya cerita panjang. Yang ni bila ada benda yang tak ada kaitan dengan saya tak detailkan lah. Nak jadi padi-padi ni bila? Kalau dia memang hasil banyak, memang cukup, tak ada masalah. Tapi kalau dia antara cukup dengan tak cukup tu, kena pula padi ada penyakit, ada serangan serangga, ataupun kena kuning lah apalah, gagal ada tikus ke, ada belalang kacau. Kacau tu. Ada kutu apa tu? Kutu babi. Itu ada kumbang bom. Kumbang bom. Tahu. Kalau padi ada kumbang bom. Macam mana? Apa? Kumbang bom. Ada kumbang tu kumbang apa? Kan. Dia ada satu kumbang ni, kalau dia duduk dalam kawasan padi ni, petak bendang. Kalau dia duduk situ, semua kawasan tu clear, kosong aja. Kalau orang masuk bendang pun, dia ingat ke orang lagi, dia pergi, dia ikut ni, dia jatuh kat mana, masuk koloni dia lagi, melupak sini. Tu kumbang bom. Biasanya tu habis. Tambah pula satu petak kena 5-6 bom kena. Bum. Bom tu macam bom jatuh, meletup, mati semua, keliling kosong je. Satu dia panggil kumbang bom. Dan antara kena macam tu siapa? Pasal bala dia lari 1/10 tukar pada 1/20. Tak nak bayar zakat. Orang tak lari bala tu. Sekali lagi macam mana? Penyakit lah, apalah, padi tak jadilah. Macam-macam. Apa masalah nak sedekah ke orang?
Ini kita cerita bab kena wajib. Jadi masalah sekarang masalah ni belanja ni dalam bab zakat. Siap. Wa fi kulli khamsati ibil syatun. Habis. Biji-bijian ni cerita dia. Biji-bijian kalau cukup nisab bayar terus. Kalau tak cukup tak ada. Cuma padi berapa kali setahun? Kalau tuai ni, kalau katalah ni tempoh setahun, tuai ni, katalah ni tuai satu tarikh, katalah buat 3 kali, buah contoh kan. Yang ni 4 bulan 3. Yang ni 5 bulan 9. Sekali lagi pula 5 bulan 3. Contoh kan. Yang ni kira setahun. Kalau yang ni misalnya dapat 200 gantang, yang ni 200 gantang, campur 400 wajib zakat. Pasal dia tahun yang sama. Kalau dapat terus dapat 600 gantang, memang kena zakat. 600 gantang tu padat lah. Padat. Itu saja nak sebut zakat padi buah-buahan. Itulah haul dia situ. Dia bukan tuai simpan setahun. Dia bukan simpan setahun. Hari tuai, okey. Cukup tak cukup nisab? Hari tuai tu. Kalau tak cukup, tengok sekali lagi buat bendang. Adakah tahun yang sama dengan yang tak cukup ni ataupun tahun lain? Kalau tahun lain tak kena. Kalau tahun sama kena. Jadi nak tahu tahun tak tahun? Ni bulan 3, ni bulan 9. 1 tahun tak? Berapa jarak? 6 bulan. 6 bulan 1 hari. 6 bulan 1 hari. Macam mana? Campur. Kalau katalah dia buat padi ni. Ni 4 bulan 3, yang ni tuai 5 bulan 3. Lain. Yang ni kalau yang ni 200, ni 200. Ni tak kena, yang sana tak kena. Pasal dia tahun yang berbeza. Kalau tanam jagung, setahun berapa kali? 5 kali tahun, 5 kali setahun. Bola 2 bulan jagung ringan. 2 bulan tuai, 2 bulan tuai. Campur. Dalam setahun. Ambil ni tanam, berapa kali dalam setahun tuai. Kalau tuai semua cukup nisab, semua kena. Kalau tak cukup, campur. Mana dalam tempoh setahun, campur semua. Ada jumlah dia. 5 ausuk, zakat. Tak ada jumlah 5 ausuk, tak ada zakat. Haul dalam bijian macam tu. Dia bukan padi ni simpan tahun depan, tengok berapa baki. Bukan. Dia kira hasad dia, yaumah hasad dia, hari tuai. Wa tu haqqahu yauma hasadi, berikan zakat pada hari ia dituai. Hari tuai saya sebut ni, hari tuai 43, ni 53. Setahun. Ni pun bulan 3. Kalau ikut ada, kalau kita kira setahun bukan kira Masihi tapi kira Hijri. Jadi ada masih 11 hari. Beza tara antara Masihi dengan Qamari. Masihi dengan Hijri tu. Banyak benda perhitungan ilmu tu ya. Banyak benda hamba punya selok-belok nak faham. Ngaji nahwu ada susah dia, fiqh pun dia ada. Apa benda hamba nak kena reti tu? Hamba kena ambil reti. Saya cerita tu hamba kena ambil reti. Kati, tahil, krem. Dia tak panggil tamahul, dia panggil adakah hasad dia fi amin wahid. Dia panggil hasad. Yaumul hasad hari tuai, adakah dia fi amin, fi nafsil am ataupun fi ghairi am, tahun yang sama ataupun tahun yang lain. Tak panggil tamam haul. Tamam haul ni ada setahun lepas tu. Bahasa bijian tak panggil tamam haul, dia panggil adakah dia dituai pada tahun yang sama. Lebih dari situ. Jadi nak kata tak ada haul langsung, dia ada juga campur tu.
Jadi cuma tak dipanggil tamam haul, dia panggil mesti yaumul hasad. Kalau tahun yang sama, maksudnya jarak dia tak sampai 12 bulan, dicampurkan dengan mana yang tak cukup nisab untuk menggenapkan nisab. Katalah mula-mula ada 600 1000 gantang. Yang ni 200 gantang, tapi jarak dia 6 bulan je. Kena campur sini, kena zakat juga. Walaupun sikit. Contoh padi bendang ada 1000 gantang. Ada sambil itu buat padi rumah. Padi rumah ada 100 gantang je. Padi rumah kena ke? Campur padi bendang dengan padi rumah. Pasal masih padi. Itu. Ya, dia bukan kira dengan Januari, Februari, Muharram, Safar, kira dengan Yaum Hasadi, hari tuai. Tuai ni dengan tuai satu lagi. Dia bukan kira tahun tu, kira jarak. Tu. Jadi kalau katalah yang ni katalah 21 22, ni tahun 21, ni tahun 22, tapi 21 ni bulan 8, 22 ni bulan 2, tapi jarak 6 bulan. Campur. Siapa campur ni tahun lain. Bukan tahun mengiktibarnya tu. Tahun tu tiba ni tuai. Jarak ada setahun? Tak ada. Tu 1 tahun yang sama. Yang tu kadang kena betul tak? Maksud istilah kalau antarabangsa kebangsaan ni, dia punya takrif tahun tu lain. Dia kira tahun berakhir Disember lah. Itu lah. Okey, lain. Mangki yang telah nakok, maksudnya bersih, yang telah dibuangkan kulit. Sorry, saya tak terjemah tu. 5 ausuk mangki yang dibersihkan kulit, maksudnya tak ada kulit lah. Mangki. Lagi? Ada nak tanya? Cukup. Saya ada apa? Bila nak makan nasi makan nasi memang nak pergi makan nasi. Cerita zakat makan nasi. Apa? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lawir kulwana min nuri ilaika. Kama nawartal arda min nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahim. Warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.